Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Sekarang kita nak lihat apakah maksud-maksud yang tersirat di sebalik peribahasa. Silakan Cikgu Masita, kita teruskan. Terima kasih Nisa. Ada yang tersirat di sebalik peribahasa. Baik. Kita nak lihat bahasa berkias, komunikasi tersirat. Baiklah, sebenarnya dalam peribahasa ada unsur tersirat yang cuba disampaikan. Ya. Kita lihat contohnya dalam simpulan bahasa dan maksudnya ya, ringan tulang. Okey, maksudnya orang yang rajin bekerja. Baik. Bukanlah tulang tu dibawa timbang, ringan, Beratnya. berat. Jadi maksudnya berbeza dengan perkataan yang membawa maksud itu sendiri. Ya. Baiklah. Kalau tangan terbuka pula, sedia menerima kedatangan seseorang dengan sukacita. Nampak tak? Berbeza daripada maksud perkataan tangan terbuka. Kalau kita kata tangan terbuka begini. Ataupun, kan? Jadi, yang ini sebenarnya sedia menerima kedatangan seseorang dengan sukacita. Itu adalah maksud untuk simpulan bahasa. Kita lihat pula perumpamaan dan maksudnya. Kalau bagai itik mendapat air, kan? Nisa rasalah. Itik kalau jumpa air, apa dibuatnya? Mestilah diseronok, Cikgu. Berenang-renang. Betul, berenang-renang. Betul tak murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu? Betul kan? Murid-murid cikgu ni pun kalau dibawa ke taman tema, dia terjun dulu. Belum sempat cikgu nak kan? Dia dah sangat teruja kan? Dah lama tak bercuti. Betul. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, pelancongannya Nisa. Okey, bagai itik mendapat air bermaksud kegembiraan yang amat sangat kerana beroleh sesuatu yang disukai. Ya. Seterusnya, seperti harimau menyembunyikan kukunya. Okey, tak adalah maksudnya harimau tu malu-malu, kan? Yang ada kita malu-malu kucing, tak ada pula peribahasa malu-malu harimau, kan? Baiklah. Jadi maksudnya ialah orang yang menyembunyikan kelebihannya, ya. Asyik suara cikgu je. Cikgu nak dengar suara Nisa lah pula untuk boleh, pepatah cikgu. dan maksudnya. Pepatahnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan maksudnya sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu perkara. Yang kedua, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, Cikgu. Berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak menyesal akibat perbuatan. Baiklah, terima kasih Nisa. Sekarang ini adalah pepatah. Ya? Berat sama dipikul. Kita dah nampak kat situ dah. Sama-samalah kita pikul kalau berat. Sama-samalah kita jinjing jika ringan. Jadi menunjukkan sikap bekerja sama. Ya? Maknanya begitu tinggi pemikiran masyarakat zaman dahulu hingga boleh menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang berkias dan ada maksud yang tersirat. Ya. Begitu juga dengan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Ini bukan cerita duit gaji pendapatan ya, murid-murid sekalian. Ini bercerita tentang kalau kita buat sesuatu, lebih baik kita menyesal lebih awal. Kita berfikir lebih awal. Fikir dengan teliti sebelum melakukan suatu perkara supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Baiklah, kita nak lihat bidalan dan maksudnya pula. Kita minta siapa ya? Tolong bacakan pula. Dia nak tolong bantu? Berebut tu. Ya, semua. Siapa, Cikgu? Siapa nak baca tu? Kita minta Sam, boleh, Cikgu? Silakan, Sam. Belum duduk sudah berlunjur. Maksudnya ialah belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira. Yang kedua pula, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksudnya ialah melakukan sesuatu kerja yang sukar hendaklah bersabar dan buat sehingga berjaya. Terima kasih Sam. Kita boleh beri mata senyuman? Ya, silakan mata senyuman untuk Sam. Baiklah. Nisa, sebenarnya bidalan genggam bara api biar sampai jadi arang, ada peribahasa lain yang sama maksud dengannya. Peribahasa juga, tapi peribahasa yang lain yang membawa maksud yang sama. Agak-agak murid kita yang bersama-sama di sini tahu tak apa peribahasa lain untuk genggam bara api biar sampai jadi arang? Ada yang nak cuba? Murid-murid di rumah pun pasti dah ada jawapannya. Siapa tahu? Nak cuba jawab? Salah tak apa, kita belajar. Betul? Kan? Ada yang nak cuba? Izzah ada jawapannya, Izzah?
kita nampak kat situ melakukan suatu kerja yang sukar, hendak bersabar. Dia punya perkataan, clue dia ialah hingga berjaya. Hingga berjaya. Apa peribahasa lain yang menunjukkan kita buat sesuatu sampai berjaya? Aina ada jawapannya. Ya, silakan mungkin. Aina. Silakan Aina. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, itu macam tadi kan? Kurang tepat. Kurang Aina. Ini kita nak cari tak yang mengapa. menggambarkan kegigihan. Tak apa. Aina mencuba. Betul. Kita suka murid yang suka mencuba. Apabila diajukan soalan betul, kita bagi mata senyuman. Terima kasih Aina kerana berani mencuba. Baiklah, sebenarnya peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Boleh juga kita gunakan peribahasa jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kan? Ataupun boleh juga di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul. Barulah murid kita angguk-angguk. Ya, tak teringat. Maksud yang sama, kan? peribahasa yang berbeza. Kan? Kalau alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pangkal lengan, boleh cikgu? Betul tu Nisa. Boleh juga. Nak kena bagi mata senyuman untuk Kak Nisa jugalah. Boleh. Mata senyuman untuk saya di sini. Ya, baiklah. Kita teruskan. Kita sudah sampai ke jejak persut. Baik. Aktiviti kita, apalah je benda yang jejak persut tu Nisa? Ya. Jejak persut tu ialah jejak peribahasa dan maksud. Jadilah jejak persut. Okey, baiklah. Elsie, Samprita, Izzah dan Aina sudah bersedia dengan aktiviti kita kali ini? Bersedia semua? Ya, cikgu semua dah bersedia. Senyum je anak-anak murid cikgu di sana. Murid-murid kan? di rumah pun bersedia juga, cikgu. Ya, betul. Baiklah, untuk jejak persut ini, kan, cikgu nak berikan dalam bentuk peta aiting. Baik. Peta aiting apa rasanya? Kita ada peta bulatan, kita ada peta buih, kita ada peta dakap, ya, kita ada peta titi. Agak-agaknya peta apa yang sesuai untuk digunakan bagi soalan peribahasa? Ada tak murid-murid cikgu tahu peta apa yang sesuai untuk peribahasa? Semua kat tangan cikgu. Saya minta Izzah lah, Izzah. Kongsikan. Izzah, mikrofonnya tidak dibuka mungkin. Tak dengar suara Izzah dan jawapannya. Atau ada rakan yang nak bantu? Boleh? Okey, Sam nak bantu. Izzah okey. Silakan Izzah. Peta titi. Ya, betul Nisa. Peta titi. Titi. Mari kita lihat. Inilah yang dikatakan peta titi. Ya. Baiklah. Cikgu nak uji simpulan bahasa dan maksudnya. Agak-agak murid kita tahu tak maksud untuk peribahasa ringan tulang? Jom kita Tapi lihat. sebelum tu, Nisa macam belum dah lekat kan ke mata untuk Izzah? Mata untuk Izzah. Baik. Mata senyuman untuk Izzah. Nanti Satu merajuk pula dia. Maaf Izzah, Kak Nisa dah tampakkan. Baiklah, kita pergi kepada peribahasa ringan tulang. Ada tak murid-murid cikgu tahu apakah maksud peribahasa ringan tulang? Semua kat tangan ni cikgu. Susah cikgu nak buat pilihan macam ni. Izzah angkat dua-dua tangan. Nampaknya kita berikan kepada Izzah lah soalan Baik, Izzah. itu. Silakan Izzah. Berikan maksud ringan tulang. Rajin membantu. Rajin membantu atau Rajin rajin membantu. bekerja, ya. Ya. Baiklah, kita terimalah Nisa. Sebab maksudnya orang yang rajin bekerja. Baik, jadi mata senyuman untuk Izzah. Izzah. Okey, cikgu. Kali ni tak nak tanya maksud. Kita beri maksud, murid kena fikir apa peribahasanya. Agak-agak baik. dapat ke murid kita ni fikirkan simpulan bahasa tersebut? Pasti Untuk boleh. maksud bersiar-siar atau melancong. Fikir-fikir. Ambil masa fikir-fikirkan apakah simpulan Kalau ada jawapan bahasanya. terus, jangan kat tangan dengan yakin murid-murid. Yakin. Elsie, ada jawapan? Silakan Elsie. Makan angin. Ya, betul. Makan angin. Jadi mata senyuman untuk Elsie. Baik. Tahniah Elsie. Baiklah, kita tengok lagi satu soalan. Boleh. Okey, kita lihat. Okey, ini jawapannya. Makan angin. Perumpamaan
dan maksudnya. Tadi cikgu ada bagi clue. Ya, betul. Untuk perumpamaan biasanya ada kata perbandingan seperti bagai, bak, umpama, laksana, macam, seperti. Jadi murid-murid kena ingat perumpamaan mesti ada perkataan perbandingan tersebut. Baik. Ya. Baiklah, untuk perkataan perumpamaan dan maksudnya cikgu berikan seperti harimau menyembunyikan kukunya. Macam kita dah belajar tadi je Nisa. Kalau murid-murid kita perasan, ingat lagi perbincangan kita tadi, mungkin dia dapat menjawabnya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sam, silakan Sam. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Ya, betul. Mata senyuman untuk Sam. Tahniah. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Baik. Samalah macam tadi. Kita uji maksud. Sekarang ni kita nak uji murid kita berikan perumpamaannya, peribahasanya. Betul Nisa. Okey, maksud yang cikgu berikan di sini ialah orang yang hanya membuat kerja apabila disuruh. Yang ini kalau kat rumah mak kata, adik lipat baju, baru nak lipat. Adik basuh pinggan, baru nak basuh. Betul? Ini orang yang hanya disuruh, diberitahu, diarahkan, baru nak buat. Agak-agak apakah peribahasanya? Okey, silakan. Ada yang jawapannya. Elsie angkat tangan terlebih dahulu dengan lajunya. Silakan Elsie. Bagai pahat dengan penukul. Ya, betul. Bagai pahat dengan penukul. Jadi satu lagi mata senyuman untuk Elsie. Baik. Ya, Nisa, tahu tak kenapa bagai pahat dengan penukul? Kenapa, Murid-murid cikgu? yang di rumah, tahu tak kenapa peribahasa itu bagai pahat dengan penukul? Apa yang tersiratnya agaknya cikgu? Perasan tak kalau pahat tu kita letak kat situ, terukir tak sesuatu yang indah? Tak cikgu. mungkin. Kita kena ketuk sampai dia menghasilkan bentuk yang cantik, ukiran yang cantik. Ya, itulah yang dinamakan seperti pahat dengan penukul, kan? Baiklah. Jadi kan Nisa, untuk peribahasa, simpulan bahasa ke, perumpamaan ke, bidalan ke, pepatah ke, sebenarnya murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu ataupun murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM hari ini, sebenarnya untuk mahir peribahasa kena baca. Ya, betul. Ya, kena rajin membaca peribahasa, kan? Rajin membaca untuk mengukuhkan lagi penguasaan. Baiklah cikgu, kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Dah banyak dah markah ni.